Tahniah kepada semua pemenang bagi kuis Harian Salam Baitullah, suatu kerinduan. Semalam kalau anda boleh saksikan episodnya bertajuk Bunga-Bunga Cinta. Apa pula tajuk untuk malam ini? Jadi pastikan anda terus setia bersama Salam Baitullah jam 9 hingga 10 malam. Di sini ingin saya kongsikan terlebih dahulu mengenai PPV IDCC di mana sebanyak 204 petugas disahkan positif COVID-19. Rekod diperoleh selepas kesemua 453 petugas PPV berkenaan menjalani ujian saringan tindak balas berantai polimerase RT-PCR secara ramai pada 10 Julai. Susulan itu, PPV IDCC ditutup semalam. Jelasnya, dan juga hari ini, susulan penutupan PPV IDCC sebanyak 6,000 janji temu penerima vaksin dijadualkan semula. Dan penutupan ini sebenarnya untuk tujuan sanitasi dan susulan itu kepada semua penerima vaksin di PPV IDCC Shah Alam pada 9 hingga 12 Julai diminta melakukan kawalan kendiri selama 10 hari. Jadi kita harapkan kepada mereka yang telah pun menerima vaksin di PICC ini melakukan kawalan kendiri daripada tarikh 9 hingga 12 Julai. Jadi harap maklum untuk yang itu. Dan ini kita nak lihat berita-berita tular di luar sana yang tidak benar dan tidak betul. Mesej amaran rompakan berkumpulan yang menyamar sebagai pegawai KDN adalah tidak benar dan tular kembali. Ini merupakan kata daripada Jabatan Imigresen Malaysia JIM, di mana JIM menafikan kesahihan kandungan mesej pesanan ringkas melalui aplikasi WhatsApp yang ditularkan kembali. Ini adalah palsu. Ini ialah berita palsu yang pertama. Dan seterusnya, ini pula kejadian rompakan bersenjata 4 individu yang berlaku di New Delhi dan bukannya di Sungai Siput. Macam mana daripada India boleh datang ke Malaysia ini? Ini menurut Ketua Polis Daerah Sungai Siput, Superintendent Muhammad Kaizam Ahmad Shahabuddin berkata, tiada laporan polis diterima pihaknya berhubung kejadian samun terbabit di daerah ini. Bahkan, pemeriksaan sebaliknya mendapati insiden itu berlaku di New Delhi, India. Jadi pastikan anda semak terlebih dahulu sebelum anda menyebarkan video-video seperti ini dan membuat sebarang spekulasi yang tidak benar. Seterusnya, ini merupakan tawaran iklan permohonan terbuka rumah mampu milik, skim My Home, My Deposit dan bina rumah atas tanah sendiri di bawah SPP yang kurang tepat. KPKT menafikan tawaran iklan berhubung permohonan terbuka rumah mampu milik senilai RM30,000, skim My Home dan My Deposit 2021 serta bantuan RM60,000 bina rumah atas tanah sendiri di bawah skim pinjaman perumahan SPP yang tular dan diiklankan secara dalam talian oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini berikutan terdapat pelbagai aduan dan pertanyaan daripada orang awam berhubung iklan palsu tersebut. KPKT ingin menjelaskan bahawa pada masa ini hanya permohonan bagi program perumahan rakyat PPR, perumahan penjawat awam PPAM, perumah prima dan SPNB sahaja yang dibuka oleh KPKT. Terdapat juga kekeliruan orang awam berhubung harga tawaran bagi program PPR dimiliki, di mana harga jualan yang ditetapkan adalah sebanyak RM35,000 seunit bagi Semenanjung Malaysia dan RM42,000 seunit bagi Sabah dan Sarawak. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat yang lebih jelas, sebenarnya anda boleh terus sahaja ke laman sesawan yang tertera di sini, iaitu di www.kpkt.gov.my. Seterusnya, kita lihat di sini, ini merupakan penafian berita palsu daripada PDRM di mana Jabatan Imigresen Malaysia menafikan kesahihan mesej yang tular di aplikasi WhatsApp mengenai maklumat palsu berkaitan kehadiran pegawai dan Kementerian Dalam Negeri yang hadir ke rumah bagi membuat semakan pendaftaran untuk tujuan pilihan raya akan datang. JIM menegaskan ia adalah tidak benar dan menyarankan agar orang ramai untuk tidak berkongsi serta menyebarkan berita palsu tersebut. Ya, kita belum lagi ada tarikh ataupun kita belum lagi mendengar war-war untuk pilihan raya, bagaimana pula ada pegawai yang boleh datang ke rumah. Jadi perkara-perkara sebegini sebenarnya agak logik untuk difikirkan. Jadi pastikan anda di luar sana sentiasa peka dengan apa yang terjadi dalam negara dan juga dalam luar negara.
Baik, seterusnya kita nak lihat dakwaan bahawa HCTM UKM kekurangan bekalan PPE adalah tidak benar. Jika kita boleh lihat yang telah dikongsikan melalui WhatsApp ini, pihak Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM Universiti Kebangsaan Malaysia merujuk kepada beberapa penurunan mesej aplikasi WhatsApp yang menyatakan kekurangan peralatan perlindungan peribadi PPE di Jabatan Perubatan Kecemasan HCTM, di mana mereka memaklumkan bahawa hospital masih lagi sebenarnya mempunyai bekalan PPE yang mencukupi dan Jabatan Perubatan Kecemasan adalah antara jabatan yang diberikan keutamaan untuk dibekalkan PPE. Jadi kalau kita boleh tengok saban hari sebenarnya berlaku penularan video dan juga gambar di hospital yang tidak benar dan kita tidak pasti lagi kesahihannya. Jadi pastikan anda menyebarkan berita-berita yang sahih, dan untuk mendapatkan berita yang sahih pastikan anda terus bersama dengan kami di Berita RTM. Baiklah, seterusnya kalau kita boleh lihat di sini, ini juga satu lagi borang yang telah pun tersebar. Jika semalam saya kongsikan ada satu borang, ini adalah borang yang baru di mana waspada penyebaran borang pendaftaran Google Forms bagi permohonan vaksin Sinovac di PPV BACC bagi-bagi. Maksudnya ada dua borang yang telah pun tular di media sosial yang berkaitan dengan PPV BACC. Jadi sila berhati-hati sekiranya menerima maklumat palsu yang sedang tersebar berkenaan borang pendaftaran Google Form untuk PPV Bangi Avenue, dan ini untuk melindungi maklumat peribadi anda. Di mana kalau boleh anda ingat semalam yang telah saya kongsikan, di dalam borang tersebut adanya tertera nama, nombor telefon anda dan juga nombor kad pengenalan. Jadi pastikan anda tidak mengisi butiran-butiran tersebut kerana kita khawatiri maklumat dan juga data peribadi anda akan diberikan kepada mereka yang tidak sepatutnya. Baik, ini merupakan sedikit garis panduan bagi ibu yang mengandung dan juga ibu yang menyusukan bayi. Kerana ini sebenarnya kita akan bercerita terus di Zoom dekat-dekat Berita Radio sebentar saja lagi. Jadi sebelum perinciannya diberikan oleh rakan kita Rohaida Ahmad, ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ini merupakan infografik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi ibu mengandung, sesuai diberi vaksin di antara 14 hingga 33 minggu kehamilan. Jadi kalau kita boleh lihat di sini ada 3 jenis vaksin yang diperkenalkan ataupun diberikan, iaitu Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac. Jika Pfizer, vaksin jenis mRNA ini sebenarnya selamat digunakan semasa hamil tanpa tanda bahaya yang ketara. Namun, kesan sampingan jarang berlaku, ringan sementara dan boleh dirawat. Ini untuk Pfizer. Bagi AstraZeneca pula, untuk ibu yang mengandung, tiada kontraindikasi terhadap ibu mengandung atau yang menyusukan bayi. Bagi mereka yang telah mendapatkan suntikan dos pertama vaksin AZ dan kemudian disahkan hamil, anda disyorkan untuk mendapatkan suntikan dos kedua vaksin yang sama 14 minggu selepas dos yang pertama. Manakala bagi Sinovac pula, laporan interim yang dikeluarkan WHO membenarkan penggunaan vaksin Sinovac untuk ibu mengandung dan yang menyusukan bayi kerana manfaatnya mengatasi risiko. Dan bagi penerima Sinovac yang kemudiannya disahkan hamil, anda disarankan untuk mengambil dos kedua setelah usia kandungan melepasi 14 minggu kerana vaksin ini tidak mempunyai kontraindikasi ketika hamil. Jadi ini merupakan sedikit info untuk ibu yang mengandung yang akan mengambil suntikan vaksin. Jadi kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut, boleh terus saja ke laman Sesawang KKM untuk melihat infografik ini. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana, kembali semula dalam SPM Grandstand.